لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبي حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواج ذريته خصوصا إلى روح الشيخ عبد الله داود الفطاني رحمه الله عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وارفع الدرجات وهمات في دين، وذلك سبيل الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين العلماء الراسخون في العلم واليقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقرة العين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjut pada sambungan kita Furu'ul Masail pada muka surat 244. Ya, 244. Kita ambil sikit berulang takbiratul ihram. Kita baca sikit dah itu hari. Kita ambil punca dia balik nah. Berulang takbiratul ihram. Maknanya orang ucap takbir 2-3 kali. Allahu Akbar, duduk sini Allahu Akbar, duduk sini pula Allahu Akbar. Adalah sebabnya tu. Mungkin kerana wiswas ke? Mungkin dia tak yakin tentang niat dia ke? Atau mungkin dia tidak jelas tentang makhraj sebutan huruf kalimah-kalimah dia kah? Ini antaranya lah. Jika seseorang yang hendak mengerjakan solat itu menyebut takbiratul ihram berulang kali, ia dikira masuk dalam solat bagi setiap bilangan takbir yang ganjil dan keluar daripada solatnya melalui bilangan takbirnya yang genap. Jadi kalau dia takbir sekali Allahu Akbar, jelas hurufnya, maka dia sudah masuk dalam solat. Dia takbir lagi sekali, takbir yang kedua itu membatalkan takbir yang pertama. Dia kena takbir kali ketiga, Allahu Akbar kali ketiga, baru dia ambil pakai, baru dikira. Kalau 2 kali tak boleh. Ya, dia lafaz lengkap. Itu pun jika dia tidak berniat untuk keluar daripada solatnya dan tidak pula berniat untuk memulakan solat yang lain di antara 2 takbirnya. Tetapi jika ia berniat untuk keluar daripada solat dan masuk semula ke dalam solatnya dengan takbir yang baru, apakah kata-kata ini betul ataupun tidak, dan apakah hukumnya? Itu soalan. Seperti mana yang sedia maklum bahawa apabila seseorang itu selesai menyebut lafaz takbiratul ihram lengkap Allahu Akbar, berarti dia telah memulakan solat, masuk dah dalam sembahyang, masuk dah. Ya, tidak timbul lagi soal berniat untuk keluar daripada solat antara 2 takbiratul ihram. Tak timbul lagi lah kata nak keluar daripada sembahyang. Dia kata yang tu bila dia lafaz dengan jelas kalimah, 2 kalimah tadi ini Allah dan Akbar tadi, maka dia telah masuk dalam solat dan tidak dikira sebagai batal. Tidak ada sebab dia nak keluar, kecuali kalau ada apa-apa syak lah. Dan tidak timbul lagi soal niat takbir yang baru sebagai memulakan solatnya. Jika berlaku takbiratul ihram yang berulang-ulang kali,
maka niat takbiratul ihram yang kedua itu sebagai membatalkan takbiratul ihram yang sebelumnya. Itu dia. Jadi kita ambil kesimpulan, kita nak faham mudah aja lah. Allahu Akbar, dia ragu. Adalah ragunya, dia tak puas hati, dia nak takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Maka takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Dia kena angkat takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Itu dia, baru pakai. Ya. Dia takbir lagi sekali, mana kita takbir yang keempat pula membatalkan takbir yang ketiga. Dia kena angkat pula takbir yang kelima. Ya, dia kena ambil yang ganjil. 1, 3, 5. Tak boleh 1, 2. 2 tak boleh. 2, 4 tak boleh. Itu hukum dia lah. Ya, takbir yang pertama sudah diambil kira, sudah pakai, sudah sah. Dia takbir kali kedua, kalau dia adalah terasa syak dan sebagainya, maka dia takbir yang kali kedua tadi sebagai nak memuaskan hati dia supaya buat balik takbir yang baru, maka takbir yang kedua itu dengan sendirinya membatalkan takbir yang pertama. Artinya dia belum takbir lagi, dia kena takbir lagi sekali, kali yang ketiga. Boleh faham Tapi kalau sekarat Allah tak habis, itu tak masuk lah. Macam tadi saya buat, macam saya sembahyang tadi kan, saya sebut pada Allah, tak lepas. Kita tak sebut lagi habis, tak masuk takbir lagi tu. Tu tak pakai lagi takbir, ya. Kecuali lafaznya lengkap, Allahu Akbar, itu lengkap. Dia tak boleh ulang lagi. Kalau dia ulang, ulangan itu dengan sendirinya menjadi pembatal kepada takbir yang pertama. Maka dia kena angkat takbir lagi sekali. Ya, kali ketiga baru dipakai, baru dikira sah. Itu hukum dia. Baik. Terlupa niat salat ketika takbiratul ihram. Ini satu bab lagi. Dia takbir tapi dia terlupa nak niat dalam tu. Tidak ada niat lah. Allahu Akbar kosong, tak ada niat. Seseorang itu syak. Adakah dia telah berniat ketika melakukan takbiratul ihram ataupun tidak? Lalu dia pun mengucapkan takbiratul ihram lagi sekali tanpa berniat untuk keluar daripada solatnya. Adakah dikira sah salatnya ataupun tidak? Salatnya tidak sah kerana yang timbul syak itu ialah tentang niat. Maka tidak memadai takbiratul ihram beserta dengan syak tentang niat. Sepatutnya bila timbul syak seperti ini, ia berhenti daripada solat atau niat membatalkan solatnya dan melakukan takbiratul ihram yang baru dengan niat yang baru. Bila dia syak, dia takbir, dia syak, aku tak niat lagi apa, maka dengan sendirinya dia dikira sebagai membatalkan dia punya apa tadi, dia punya takbir tadi. Dengan ini kaedah dia tak bang tadi, kita nak batal macam mana? Takbir tu pakai dah, tinggal lagi tak masuk niat. Allahu Akbar tak masuk niat, takbir tu pakai dah. Dia nak ulang lagi sekali takbir, batal yang pertama, dia kena buat nombor 3. Kali ketiga tu baru masuk niat. Itu cara dia lah. Dia angkat takbir yang ketiga sertakan dengan niat. Jadi baru pakai lah. Mak kita takbir yang pertama tadi dibatalkan dengan takbir yang kedua, macam kita dah baca bab mula tadi, ya. Jadi orang ni syak, ataupun dia batalkan saja sembahyang. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul nampak? Itu cara yang paling senang. Boleh Allahu Akbar, tak niat. Apa nak buat? Takbir tu lakulah, takbir tu dah sah. Maka dia bagi salam. Bila bagi salam, batal lah sembahyang dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat takbir baru, niat baru lah. Itu saja dia punya solve dia, macam mana nak atasi dan selesaikan masalah. Itu cara dia. Boleh faham sama jugalah kalau dalam takbir-takbir biasa pun kita nak batal, boleh lah. Batal dengan bagi salam, batal lah. Allahu Akbar, kita tak puas hati dengan takbir kita tu, mungkin lafaznya kita tidak puas hati kerana makhrajnya mungkin tak menepati makhraj huruf dan sebagainya, ya. Maka kita bagi salam, senang ya. Tak payah takbir baru. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak kata tak apa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh. Dengan sendirinya dia sudah keluar pada sembahyang. Itu kaedah yang dipakai dalam membatalkan solat. Habis. Faham ya? Kemudian memanjangkan sebutan hu, Allahu Akbar. Itu cerita dia.
Memanjangkan sebutan hu pada lafaz al-jalalah ketika takbiratul ihram. Seseorang itu memanjangkan sebutan hu pada kalimah Allahu ketika takbiratul ihram. Ha dhamir itu dipasang waw, ya, sehingga seolah-olah terdapat huruf waw selepas huruf ha. Adakah perbuatan itu dihukum sebagai haram ataupun tidak? Jawab, sekiranya sebutan seperti itu dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya adalah haram, ya. Atau jika sekiranya dijadikan sebagai sandaran, musnad alaihi, tambah satu waw lagi, ya. Allahu, ada pula hu lagi satu. Nah, jadi dua lah. Hu tu dhamir dah, menunjukkan kepada Allah. Ha yang ada pada alif lam lam ha tu Allah lah. Dialah dhamir ghaib dia panggil. Ha tu dhamir ghaib, ya. Dia pasang pula hu, dia panjang, dia bubuh waw. Jadi Allahu. Jadi ada huwa, ya. Ada satu dhamir lagi wujud di antara Allahu dengan akbar tu, ada satu lagi wujud. Huwa. Sama ada hu ataupun huwa, ini yang kata haram ni. Dia sudah boleh merubah makna. Ya, Allah satu, hu ni siapa dia? Tu, ya. Hu akbar ni siapa dia hu ni? Ya. Ini yang nak dipaham tadi. Maka bila dia tambah ha tu bagi jadi panjang, Allahu akbar, maka haram kalau dengan sengaja. Kalau tak sengaja, batal. Dia kena takbir baru. Takbir tu tak pakai lah, sebab takbir tu tidak sah. Tak payah 3 kali lah. Dia buat takbir baru. Jadi takbir itu sebenarnya tidak sah kerana ditambah dengan hu tadi, ha waw. Itu faham tu. Mana dia kata tadi, ya. Jadi kerana jika ini dilakukan dengan sengaja sedangkan dia mengetahui hukum haramnya dan mampu pula menyebut dengan betul, bahkan dilakukan dengan niat untuk melawan hukum, maka akan jadi kufur ia kerana mengubah makna bagi nama Allah yang mulia. Nampak tak? Dia boleh bawa kepada kufur tu, ya, murtad. Disebut dalam kitab Al-Aziz pada bicarakan bab takbiratul ihram, jika sekiranya ditambah huruf waw antara kalimah Allah dan akbar, ya, tidak kira sama ada huruf waw yang ditambah itu berbaris ataupun tidak. Allahu, itu tak ada baris tu. Allah dia pematilah. Allahu akbar. Sama juga. Allah matilah. Keluar pula hu baru pula. Allah hu tu bagi Quran. Mana mari hu? Tu yang kata salah tu, tak betul lah. Ataupun Allahu dia perpanjang pula ha tu pasang waw pula. Sama juga. Itu maka jadi ini, makanya adalah sesungguhnya perbuatan insya-Allah mensia-siakan maknanya yang sebenar, maka solatnya tidak sah. Tak boleh, ya. Kita kena faham. Jangan kita kena jaga elok-elok. Allahu akbar. Ada dia mati, Allah dia pematilah ha tu. Allahu akbar. Hu tu mai mana? Allah tu dia dah wakaf dah. Allah wakaf dah. Sebab tu jangan wakaf. Ha tu kita hidupkan tapi ringan dan kita sambung dengan akbar. Allahu ak. Allahu ak. Dia kenal tu, ya. Allahu ak. Allahu ak. Allahu ak. Allahu ak, bukan Allahu akbar. Atau Allahu akbar. Lagi tak betul. Nampak, ya? Di antaranya kita kena faham tu, ya. Diletaknya tadilah. Baik. Disebut pula dalam kitab Raudah, tak habis lagi ni. Wajib seseorang itu menyebut lafaz takbiratul ihram dengan sempurna tanpa berhenti antara kedua-duanya, dan tidak pula menambah sesuatu yang boleh mengubah maknanya, seperti katanya Allahu akbar. Alif tu diperpanjang. Allahu akbar. Pasal nak jaga sabdu tu, kadang-kadang nak tekan sabdu, dia pergi jadi panjang pula alif. Allah. Tu kacau tu lah. Terus Allahu akbar. Dia perpanjang alif tu. Itu tak boleh dengan memanjangkan alifnya atau ditambah alif sesudah huruf ba. Allahu akbar. Bar. Allahu akbar. Bar. Ada
tambah alif pula satu. Ya. Atau ditambah huruf waw yang mati di antara dua kalimah seperti katanya Allahu Akbar. Macam tadi. Ataupun huruf waw yang berbaris seperti katanya Allahu Akbar. Pun aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Huak. Jadi huak. Allahu Akbar. Ya, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Semua ni tak sah. Macam dia baca tadi Allahu Akbar, di perpanjangan alif. Alif ni mengikut dalam tata bahasa dengan alif istifham, alif pertanyaan. Kalau alif tu kita perpanjangkan, jadi alif tu jadi maknanya bertanya. Adakah Allah tu besar? Kacau lah. Nampak? Allahu Akbar. Adakah Allah tu besar? Tu dia. Siapa nak jawab? Makmum kena jawab. Semua kata na'am di belakang. You know? Tu jangan duk panjang. Ringan je. Allahu Akbar. Habis jangan Allahu Akbar. Termasuklah azan. Tu kena jaga tu. Azan pasal nak jaga lagu. Azan tu kena jaga tu nah. Jadi bila muazzin Allahu Akbar Allah, tu kacau tu lah. Adakah Allah tu besar? Adakah Allah tu besar? Jenuh. Tu tu kena jaga tu. Alif tu jangan dipanjangkan. Ataupun Allah, yang tu tak apa. Yang tengah tu, lam tu kita panjang. Allahu Akbar. Itu pun ulama ada pertikaian, ada khilaf juga ya. Dia kata sebaik-baiknya dua harakat ya. Allahu Akbar, dua harakat ya. Sebaik-baiknya. Tapi kita nak masuk niat ni jadi masalah tu. Orang nak masuk niat kan, jadi panjang. Jadi ulama mengatakan jangan lebih daripada 7 alif. Lam tu kita panjang. Allah, jangan lebih daripada 7 alif, 14 harakat. Paling diizinkan. Jangan lebih daripada 14 harakat. Satu alif, 2 harakat. Itu boleh itu maknanya kalau dah panjang tu kacau Allahu Akbar cukup dengan 2 harakat. Nak perpanjang sikit Allahu Akbar, ambil 4 harakat atau 3 harakat. Cukup, itu paling baik. Jangan perpanjang lagi dah. Tapi masalah timbul kerana nak pemasuk niat tu. Itu yang jadi panjang ya. Allah. Dia masuk niat tu. Duk berjalan dalam kepala dia tu. Ya. Sah lah, ulama kata sah tu. Walaupun dia mari di kepala, bukan mari di sini. Tapi dia ke kepala, mari di sini lah. Kan? Turun mari ke bawah. Boleh, ulama kata sah tu. Boleh. Ya. Tapi sebaik-baiknya niat tu dalam hati lah. Cepat, pantas. Dia tak perlu lagi kita nak kena ingat. Ya. Qasad maknanya menyahaja, melakukan satu pekerjaan dengan kesedaran. Itu artinya niat. Melakukan satu pekerjaan dengan kesedaran, itu artinya niat. Faham tak? Ya. Melakukan satu perkara bukan dengan kesedaran. Macam orang turun tangga kan. Dua orang turun tangga kan. Seorang turun letak elok, yang seorang lagi jatuh berguling, gelembung jatuh ke bawah. Dua-dua sampai bawah ya. Dua sampai juga. Tapi yang berguling jatuh tu bukan sengaja. Nampak tak? Itu bukan qasad namanya. Ghairu qasdin. Yang turun tap itu qasad. Itu artinya. Takkan kita turun tangga kita ni aku turun tangga. Nampak ya? Kita turun dengan kesedaran. Artinya kesedaran kita sedang turun. Ini niat. Itu dipanggil qasad. Qasdu syai'in muqtarin bi fi'lihi. Nampak tak? Hadirkan qasad beserta dengan perbuatan. Itu niat kita panggil. Fi qalbi bila sautin wala harfin. Duduk dalam hati, tak ada huruf, tak ada suara. Ya, tapi kalau kita ingat di sini, itu kita bawa dalam ingatan, kita duduk baca kalimah ni tu. Ya, duduk baca kalimah lafaz, ya. Itu pun boleh lah. Ulama kata boleh lah tu. Dia boleh takat tu nampak macam mana? Supaya dia dapat tumpu apa aku nak buat, dia bawa ingatan dalam kepala. Boleh, sebab ingatan itu akan bawa kepada hati. Terus tak ada masalah. Boleh juga ya. Tinggal lagi jadi lambat sikitlah. Ni kadang-kadang ni satu rezeki juga ni. Allah nak bagi ilmu ni kepada hamba-hambanya yang pilihan lah ya. Bukan semua orang dia boleh bagi juga tu ya.
Tu, orang alim sendiri pun kadang tu takbir panjang. Allahu Akbar. Alim ni. Oh, terkenal sebagai ulama lah, bukan kata ni. Terkenal sebagai ulama. Takbir panjang. Macam tu juga dia tak dapat dia, ya. Dia tak dapat nikmat niat tu seperti yang dikehendaki oleh syarak, ya. Maka boleh takat tu lah. Boleh, sah. Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Sah. Itu pentingnya. Kemudian yang kedua dia kata tadi ni bar dipanjangkan. Allahu Akbar. Bar. Allahu Akbar. Bar tu panjang. Bila bunyi bar, bagi Allah kena raya. Bagi Allah ada kena raya. Makna dia kacau. Lari jauh tu nah. Bar tu panjang, bagi Allah ada kena raya. Kacau. Tu nak. Kacau. Tu nak kena jaga tu. Jadi makanya kita nak kena faham dan sebut dengan lafaz takbir, ya. Takbiratul ihram ni antara yang terpenting lah. Baik. Allahu Akbar. Lagi kacau. Masuk hu tu deh. Hu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang dia tak perasan tu, lidah tu dia terlajak. Allahu Akbar, hu akbar. Jadi wow lah, jadi wow. Allah dan Maha Besar, mana dia? Allah dan Maha Besar. Tengok ke mana lebih. Dan tu siapa dia? Allah ke siapa? Nampak tak? Ini antara perkara yang paling penting dalam bab takbir ni, ya. Bab ni kena buka dalam kitab Simarus Samirah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantin. 5 muka bab ni, ya. Bab niat ni 5 muka. Dalam kitab Simarus Samirah, di kitab Sa'lah Syekh Nawawi Al-Bantin, ya. Kupas saji, ya. Kalau kita nak mengaji, kita nak faham lebih halus lah. Tapi sekarang kita tahu yang apa kita sebut dalam kitab kita ni pun dah memadai lah. Cuma perlu kita sebut dengan betul. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Ya, ra tu jangan mesti wujud lah ra tu, jangan hilangkan huruf Allahu Akbar, bar. Bar. Jangan Allahu Akbar. Ya. Allah Akbar lagi kacau, dapat 2 ra pula dah. Ya. Allah Akbar ada apa ada masuk lah. Allahu Akbar pula sabdu. Tu makna lain lagi tu. Ya. Masuk sabdu tu makna lain. Ya. Macam orang sembahyang baca surah apa? Surah Al-Ghasyiyah kan. Afala yanzuruna ilal ibili. Ibili itu maknanya anak unta. Baca awan, mendung, nampak mana lari. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ba tu dia pasang sabdu, maknanya awan mendung. Nampak tak? Buang sabdu jadi unta. Tengok mana? Makna lari. Ya. Iya kan na'budu. Iya akan dikau. Sabdu tu akan dikau, rujuk kepada Allah. Nampak tak? Iya sinar matahari. Nampak kacau jauh. Akan sinar matahari aku sembah, akan sinar matahari aku minta tolong. Kacau. Kalau sengaja kapiak, murtad kita. Na'udzubillah. Sikit aja nak ubah, ya. Bahaya tu. Ini ada dalam kitab-kitab lama, kitab Jawi lama, tuan-tuan boleh tengok dalam Miftahul Jannah. Satu kitab nama dia Miftahul Jannah, kitab kuning, kitab turas nipis, ya. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ulama besar. Bapa dia mazhab Syafi'i Sunnah, anak dia Wahabi. Terbalik pula kawan ni. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, dia ni Al-Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Anak dia Wahabi. Dia kata bapa dia tak dapat petunjuk, dia kata. Bapa dia tak dapat petunjuk. Kata anak. Baik. Kepala tu. Berkata Syekh Abu Hamid dalam Syekh Juwaini ni Ibnu Rifa'ah dalam kitab Tabsirah, tidak harus dipanjangkan sebutan takbiratul ihram melainkan huruf alif yang terdapat antara huruf lam dan huruf ha dalam kalimah Allah. Allah yang tu je boleh panjang. Pasal kita nak masuk niat, ya. Namun begitu tidak diharuskan terlalu panjang sehingga melebihi harakah matnya.
Jangan lebih daripada mat lah. Maknanya dia bagi ulama bagi paling panjang pun, sampai ulama fiqh bagi paling panjang pun 7 harakat, 7 alif 14 harakat. 7 alif 14 harakat lah. 1 alif 2 harakat lah. Sebaik-baiknya 2 harakat lah. Allahu Akbar, itu paling baik. Paling baik lah, ya. Itu dah lah. Ya. Kita mazhab Syafi'i itulah. Hanafi jangan kira. Hanafi tak ada niat. Hanafi dia niat dulu. Hanafi, Hanbali dia niat dulu belum takbir. Nampak tak? Lepas niat di luar. Jatuh cepat. Nah. Kita tengok orang Hanafi, orang India, Hanafi, Allahu Akbar. Oh, cepat bukan main. Macam mana nak tangkap niat tu? Rupanya dia niat dulu. Masa dia berdiri tu dia niat dah. Sebelum takbir. Aku nak sembahyang fardu zuhur 4 kali Allahu Akbar. Tu dia. Nah, kalau jenis was-was tebal ni kan, boleh pakailah Hanafi sat. Ya. Dia duduk takbir 3-4 kali jatuh, 3-4 kali jatuh tangan kan. Dia nak segan, aku nak pergi sembahyang jemaah, aku segan aja, ya. Duduk takbir banyak kali, dia sendiri segan diri dia. Nampak tak, ya? Orang tak kata apa pun. Dia sendiri perasan kata dia tak kenal, orang rasa dia malu. Tak mau pergi sembahyang jemaah. Jangan, ya. Tu ada terima je orang kata, ustaz saya malu nak pergi, kata. Pasal saya duduk was-was ni takbir ni 3-4 kali. Nampak? Bukan takbir saja, hak semua. Fatihah semua dia duk was-was. Duk alham, nak cukup berapa keluar ha pedas ya. 2-3 kali ya. Pengambil malu tak mau pergi masjid. Tak mau pergi ya. Lah tak apa, jangan malu. Kamu boleh ikut pakai mazhab Hanafi. Buat sementara buat sementara pakai Hanafi. Niat dulu di luar sebelum takbir, niat aku nak sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah. Allahu Akbar. Itu dah. Dia buat begitu orang terkejut lah. Macam mana orang kita hari ni takbir cepat pada tok imam ni tu cara dia lah ya. Hanbali bersahabat, mazhab Hanbali Saudi yang sekarang di Mekah ya. Itulah ya. Baik. Maka itu dia kata tadi ini apa yang jelas ya, sekiranya ditambah huruf waw di antara 2 kalimah tersebut, maka ini berarti mensia-siakan sandarannya dan boleh mengubahkan maknanya. Dan jika sekiranya digugurkan mana-mana satu huruf daripada lafaz Allahu Akbar, ra tu tak bunyi, Allahu Akbar, bar tu tak keluar ra gugur satu ra ya. Itulah. Ataupun Allah hilang Allahu Akbar, ha tu hilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, Allahu Akbar hilang ha tu ini pun juga merupakan satu di antara yang boleh batalkan. Atau berhenti diam antara 2 kalimah tersebut lama, Allah Akbar putih ya. Atau ditambah huruf waw, Allahu Akbar. Atau dipanjang mana-mana huruf, Allahu Akbar, bar tu panjang. Selain daripada huruf alif pada kalimah Allah, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Fatwa Syekh Ramli Kabir. Ramli Kabir ni bapa, anak dia seorang nama Ramli juga. Syekh Ibn Ramli ada 2 Syekh Ibn Ramli Al-Kabir, bapa, satu lagi anak. Dua-dua ulama besar, menjadi mazhab ulama dan mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian muqaranah serentak antara niat dan takbir. Mengikut pengertian bahasa serentak berarti seiring, berserta dan bersekali lah ya. Bila kita takbir, dia kena masuk niat niat termasuk sekali dalam kita punya takbir tu, antara alif dengan ra akbar. Seiring antara niat dan takbiratul ihram, adakah disyaratkan supaya muqaranah seiring atau serentak antara niat takbiratul ihram? Bagaimana pula jika sekiranya ditambah perkataan al-jalil ketika takbiratul ihram, seperti menyebut Allahul Jalilu Akbar? Ada pendapat mengatakan boleh, sah ya. Boleh baca lagu tu Allahul Jalilul Akbar, boleh. Sebab itu nama Allah. Ada pendapat mengatakan boleh, tapi pendapat itu terlalu lemah ya, terlalu adhaf dalam mazhab Syafi'i ya. Kerja kita tak pakai ya. Tak ada pasal nak ditambah jalil apa ya. Allahul Jalilu Akbar. Jalil tu jalal lah, besar ya. Berpandu keterangan para ulama jelas menunjukkan bahawa hendaklah muqaranah di antara niat dan takbiratul ihram, bahkan diwajibkan supaya niat dan takbiratul ihram dilakukan serentak. Muqaranah apa ni muqaranah ni? Qarnun muqaranah ya. Dalam niat kita ni, kita sembahyang ni
Niat yang kita bawa dalam mazhab Syafi'i yang kita amal sekarang ni dipanggil muqaranah urfiyah. Dia ada empat martabat niat ni ya. Jadi yang kita pakai sekarang ni muqaranah urfiyah. Uruf ni makna kita kebiasaan lazim orang awam boleh buat. Muqaranah ni 3 ya. Dalam sembahyang fardu selain pada Jumaat dia ada 3 muqaranah. Muqaranah yang pertama namanya qasad. Muqaranah yang kedua namanya ta'arud, menetapkan fardunya. Muqaranah yang ketiga dia panggil ta'yin, nama waktu sembahyang, nama sembahyang. 3 tu yang muqaranah yang ada dalam niat kita. Bila kita panggil Allahu Akbar, 3 muqaranah tu kena hadir di hati kita ketika kita melafazkan antara alif dengan ra akbar. Allahu Akbar, 3 muqaranah tu dihadirkan di hati kita. Maknanya hadirkan aku sembahyang. Tu kata sengaja aku sembahyang. Pasal apa kena sengaja? Pasal kita buat dengan qasad, bukan dengan mamai, bukan dengan mamun, bukan dengan leka, bukan dengan lupa, bukan dengan terpaksa, bukan dengan tergagah. Kita buat dengan kehendak, keinginan kita, qasad sendiri. Itu panggil sengaja. Sebab tu dia tulis maknanya sengaja saja aku sembahyang. Orang bertanya, tak boleh saja tak apa kah? Serupalah usalli, tak alif tu maknanya mudhari'. Alif tu kalimah menunjuk kepada kalimah mudhari', makna kita benda yang sedang berlaku ya. Present tense orang putih kata. Nampak tak? Ya. Jadi maka itu bila kita sebut Allahu Akbar, Allah tak apalah panjang dia bagi 14 harakat kan. Allah, antara kita sebut Allah tu dengan ra, sebelum jatuhnya ra kita hadirkan 3 muqaranah tu. Muqaranah pertama, hadirkan keinginan bersembahyang, aku sembahyang. Kedua, hadirkan kesedaran dia adalah fardu. Hadirkan ketetapan dia adalah waktu. Waktu apa? Waktu sembahyang tu lah namanya Zuhur. Sebab sembahyang ni ada 3 waktu, sembahyangnya sama, Zuhur, Asar, Isya, 4 rakaat. Kalau tidak ada ta'yin, kita tak boleh beza antara Zuhur dengan Asar, tak boleh beza dengan Isya ya. Itu je masalah. Jadi maknanya Zuhur, Asar, Isya, 3 tu ada 4 rakaat. Sebab tu dia kena ta'yin, kena sebut Zuhur, Asar, Isya. Jadi niat dia aku sembahyang fardu Zuhur. Habis betul lah nak masuk. Itu aja dalam niat kita. Kalau ikut imam kita sebutlah makmuman. Habis tu 4. Itu yang takbir kita. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu. Tak tu. Yang lain tu sunat. Tak masuk, tak masuk dalam niat, tak apa. Ya, rakaat tak masuk. Tunai tak masuk. Menghadap kiblat tak masuk. Kerana Allah pun tak masuk. Memang sembahyang kerana Allah. Pasal Allah suruh kita buat, ya. Jadi kalau kita nak masuk juga semua tu, itu kita nak masuk semua dalam hati, dalam semua dalam tu, itu akan jadi panjang lah. Itu yang jadi takbir panjang tu. Ya. Jadi kita hanya masuk 3 aja. Aku sembahyang, usalli, ta'arud fardu. Ketiga Zuhur. Bis. Memang Zuhur 4. Tak payah abang lah Zuhur 4 rakaat. Memang menghadap kiblat. Tak payah sebut nama menghadap kiblat. Memang kena menghadap kiblat sebab kiblat tu syarat sebelum sembahyang. Buat mudah tak? Ya. Kita duduk berat-berat nak kena hafal yang masuk ya. Jadi pendek kata, aku sembahyang fardu Zuhur, aku sembahyang fardu Asar, aku sembahyang fardu Maghrib, aku sembahyang fardu Isya, aku sembahyang fardu subuh. Fardu tu kena ada. Kalau tak ada fardu tak sah. Buang fardu jadi sunat. Aku sembahyang subuh, sunat. Aku sembahyang Zuhur, sunat. Aku sembahyang Asar, sunat. Nampak tak? Pasal tak masuk fardu. Ta'arud tu kena masuk. Muqaranah ta'arud tu kena masuk. Kalau tak masuk muqaranah ta'arud tu, sembahyang tu jadi sunat. Jadi sembahyang subuh, kita nak sembahyang sunat subuh. Sebab dia bukan qabliyah. Kerana tidak ada ba'diyah. Aku sembahyang subuh, cukup. Aku sembahyang subuh. Allahu Akbar, aku sembahyang subuh, cukup. Tak payah sebut qabliyah 2 rakaat, tak payah. Aku sembahyang fardu subuh, itu sembahyang fardu betul. Nampaklah tu dah. Masuk fardu jadi fardu sembahyang tu. Buang fardu jadi sunat. Itu aja beza dia. Itu kita muqaranah ni, makna muqaranah. Nak faham ya?
Muqaranah ni muqaranah urfiyah. Sebab muqaranah urfiyah ni hanya kita niat aku nak sembahyang fardu tu saja. Tak payah kita bawa bentuk sembahyang, sifat sembahyang, rupa sembahyang, tak payah bawa. Al-Imam Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i betul-betul, Al-Imam Syafi'i tulis dalam Kitabul niat dia bukan yang kita bercakap sekarang ni. Imam Syafi'i punya niat bila kata Allahu Akbar kena nampak takbir sampai bagi salam. Tu dia. Kacau lah. Lagi panjang. Allah, aku sembahyang fardu maghrib dengan takbirnya, dengan fatihahnya, dengan surahnya, dengan rukuk, dengan tidak, dengan sujudnya, dengan duduk tu. Oh, kacau. Itu dia panggil apa? Niat apa? Niat kamaliyah nama dia. Niat kamaliyah. Imam Syafi'i, contoh buka nak kita ada dalam kitab Melayu kan, dia dah terjemah dalam bahasa Melayu ni. Cuba buka nak kita Imam Syafi'i, tengok bab niat. Niat tu lah niat dia. Ini yang dipakai oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bila Imam Ghazali pakai lagu tu, tulis dalam Ihya Ulumuddin kitab dia, ya. Maka itu dia dinasihati oleh guru dia sendiri, Imam Ibn Rifa'ah Al-Juwaini. Ibn Rifa'ah kata tak boleh. Abu Hamid, kamu tak boleh tulis dalam kitab kamu macam tu. Orang awam tak boleh niat lagu tu. Orang awam tak mampu nak niat. Dalam 3 tu pun duk panjang dia. Dalam kita duk niat pendek pun dia, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam menghadap kiblat pun dah panjang dah tu. Betul tak? Nak suruh masuk lagi ya. Dengan salamnya, dengan fatihahnya, dengan rukuk, tidak sujud. Nak masukkan wajah tu dia kata, wajah tu, wajah solat tu. Tapi orang yang alim, orang yang faham, dapat nikmat, boleh faham, dia ring Allahu Akbar, nampak semua, masuk semua. Niat kamaliyah dapat, bukan tak boleh. Tapi kita punya makam tu, ya, tak sampai begitu. Orang awam ni lazimnya tak sampai ke situlah kemampuan dia, ya. Jadi kita ambil hak mu'arufiyah, niat lazim orang awam boleh amal. Semua orang boleh amal. Dia dah, ya. Mudah ringkas 3. Hari Jumaat masuk 1 lagi, ta'yin nafsah dia panggil. Maknanya mengikut imam atau menjadi imam. Wajib kena niat pada 1 rakaat. Bukan 2, 1 rakaat. Imam niat jadi imam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat tu dia niat jadi imam. Rakaat kedua tak mau jadi imam, boleh? Nampak? Apa kata dia berbalik, tak mau jadi imam, aku keluar tak mau jadi imam. Masa harus sembahyang tu rakaat kedua, dia niat aku tak mau jadi imam. Tu dia. Nampak? Duduk depan juga. Ya? Sah sembahyang Jumaat tu. Sah. Sebab dia kata fardu ain untuk 1 rakaat dia. Yang kedua tu sunat. Yang 2 tu tak wajib. 2 rakaat sembahyang Jumaat, 2 tu bagi kita wajib lah, fardu. Tapi nak berjemaah tu. Berjemaah, rakaat pertama tu adalah fardu ain. Rakaat kedua sunat. Nampak tak? Jadi kalau makmum pun suruh ya, mari rakaat kedua tak mau ikut imam. Dia nak mubarakah, boleh mubarakah balik. Dia sembahyang, tapi dia kepetilah tergolong antara orang yang 40. Dan kalau dia cukup 40, bila dia bagi salam, dia balik awal, dia kena jaga wuduk dia, jangan bagi batai. Nampak tak? Sampailah imam jatuh salam yang kedua. Imam di masjid jatuh salam yang kedua, baru batal wuduk dia. Tak apa. Kalau dia batal wuduk, dia cukup 40, tu imam tak bagi salam lagi, dia batal wuduk. Dia pergi kentut di luar. Habis qaryah tu punya Jumaat, tak ada hari tu. Batal. Semua kena buat Jumaat lain. Tu dia lah. Tu dia punya cacat sikit lah. Dia punya apa nama? Dia punya implikasi dia. Itu pak kita nak faham tu. Jadi maknanya muqaranah ni kita ambil. Baik, kita lihat sikit ya. Kata musannif. Jadi kata musannif, berpandu keterangan muka surat 246 kan, kita baca ambil di bawah tu, berpandu keterangan para ulama jelas menunjukkan bahawa hendaklah muqaranah di antara niat takbiratul ihram, bahkan adalah diwajibkan supaya niat dan takbiratul ihram dilakukan serentak niat dengan serentak takbir ya, iaitu apabila ia menyebut takbiratul ihram, berkekalan ingatan dalam hatinya untuk mengerjakan salat sehinggalah akhir takbir sampai jatuh roh akbar. Antara alif dengan roh tu dia kena isilah ya, masa tu dia kena masukkan dia punya niat serentak. Itu kita panggil muqaranah ya. Ayah saya ni ulama besar ni lah kata ni,
Ayah saya pernah menyatakan bahawa tidak boleh menambah sesuatu apa jua pun dalam takbiratul ihram selain daripada dua perkataan yang telah ditetapkan, iaitu Allahu Akbar. Jangan tambah huruf kalimah-kalimah lain lah. Begitu juga tidak boleh ditambah dengan sebarang perkataan lain, sama ada di tengahnya maupun di akhirnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia lajak Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Macam mana boleh? Sah bayang dia. Sah. Ya, dia tak wakaf Allahu Akbar tu. Dia gabung tu. Dia ambil doa iftitah. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Makmum barakah habis. Bunyi lagu tu makmum barakah habis, kita tak biasa kan, tak tahu ilmu tu kan. Jangan buat pasal jangan duk rega-rega buat pada-pada yang patut-patut, yang duk ada umum dah boleh terima sudahlah lah. Tapi kita kalau bercakap hukum itulah, kalau kita bercakap hukum memang begitulah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Makruh. Nampak? Tak dapat fadilah. Dia kena wakaf Allahu Akbar sebab dia saktah. Antara Allah Akbar dengan Allah Akbar, antara Allah Akbar dengan doa iftitah dia ada saktah. Dalam sembahyang kita ada 5 saktah, ya, 5 tempat kita kena berhenti. Sunat berhentilah. Berhenti sekejap, bukan berhenti lama, ya. Sila muazzin dengan segala hormat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا مرحبا أشهد أن محمدا رسول الله. مرحبا. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. ولا حول وجعلنا المفلحين. حي على الفلاح. ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم رب أنت وتتبت سيدنا محمدا فضيلة
Hamdan lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah amma ba'du. Ya. Niat ketika takbiratul ihram 247. Ada pendapat mengatakan ketika menyebut takbiratul ihram wajib menghadirkan atau mendatangkan dalam ingatannya zat salat dan perkara-perkara yang wajib baginya, termasuk segala sifat-sifatnya, di samping berniat untuk melakukan segala perkara tersebut. Dan hendaklah didatangkan niat tersebut sepanjang masa takbiratul ihramnya tanpa dilalaikan sedikit pun sehingga selesai takbiratul ihramnya. Ada pula pendapat lain mengatakan memadai muqaranah urfiyah. Jadi kita buat sekarang urfiyah yang lazim orang awam boleh buat. Muqaranah urfiyah dipanggil. Pada uruf, iaitu ketika menyebut takbiratul ihram hanya ingat yang ia hendak mengerjakan salat sahaja, sudah memadai. Adakah ini betul atau ia diwajibkan menghadirkan segala perkara yang diwajibkan termasuk huraiannya dan segala sifat-sifatnya seperti pendapat pertama di atas? Ini pasti menyukarkan yang kita sebut tadilah, niat kamaliyah dia panggil, niat kamaliyah. Itu kita tak dapat mampu buat, kita tak mampu nak buat lah. Tapi itulah yang difatwakan oleh Imam Syafi'i dalam Kitabul ya. Jadi kita pakai pendapat Ibnu Rifa'ah, Tok Guru Imam Ghazali. Dialah bagi ringan sikit. Orang awam tak boleh, dia kata nah, Allahu Akbar jatuh Allahu Akbar, fikiran kita dah pergi lain. Mana nak bertangkap niat lagi. Dia kata bila Allahu Akbar walaupun dah habis Allahu Akbar, kita duduk semayang tu kita kena niat lagi, ingat lagi bahawasanya aku sedang semayang, sedang rukuk, sedang apa, sampai bagi salam. Tu dia. Berat tu nah. Sebab nak masuk dalam persoalan khusyuk tadi, makanya orang awam tak boleh buat kerja tu. Maka tak dapat tidak, hanya kita sekadar berniat aku semayang fardu zuhur sudah. Sebab kita dah tahu bila kita kata zuhur, tuan-tuan kita dah boleh nampak zuhur tu apa, betul tak? Ya. Kalau kita petrol, aku nak pergi petrol station, kita dah nampak dah petrol station tu apa di situ, betul tak? Tak payah kita nak kena ingat apa ada di situ. Ya, saya nak pergi petrol station, habislah. Kita dah boleh nampak lah. Kita hala pergi tu, bawa kereta nak pergi petrol station tu kasat dah. Ya. Bila kita nak pergi petrol station, kita dah nampak dah petrol station tu ada apa. Tak perlu kita nak kena ingat balik apa ada di petrol station, berapa pam ada di situ. Ya, berapa ramai attendant dia, minyak apa dia pakai. Tak perlu. Ini yang kita tadi, ini bila aku sembahyang fardu zuhur sudah faham. Daruri, dia kata masuk dalam kumpulan daruri, ya. Al-anasir ad-daruri, dia kata perkara yang sudah umum kita dah tahu. Ya, tak perlu kita sebut. Kalau kita kata nak makan, aku nak makan sate, dah nampak dah. Tak payah sebut sate tu kena ada lidi, daging dia apa, nampak tak ya? Dia pakai kuah apa, kena ada ketupat nasi, tak payah kan? Kita dah faham. Bila kita sebut aku nak makan sate, dah faham dah. Ya, kecuali orang tak pernah dengar sate tu apa, tu lain cerita lah, dia tak tahu kan. Tapi umum kalau kita sebut macam tu lah. Ya. Saya nak pergi tandas, dah tahu dah tandas tu ada apa. Ya. Ya, saya nak pergi masjid, dah tahu dah beza dah. Apa kita dah tahu apa di masjid tu. Ya. Maknanya struktur dia kita dah nampak jelas. Tak perlu kita nak kena ingat balik satu persatu. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Rifa'ah, guru Imam Ghazali, ya, kepada Imam Ghazali sendiri. Maka itu kita pakai niat umum. Aku sembahyang fardu maghrib, habis. Selesai. Tak payah doa apa, maghrib tu kena 3, rakaatnya 3. Pertamanya rakaat apa, dibaca Fatihahnya apa, dibaca surahnya, tak perlu. Sebab memang kita dah tahu. Itu sudah masuk dalam pengertian yang kita sebut sebagai salat. Bisa? Ya. Itulah. Jadi itu dia kata. Yang dikendaki dengan perkara sini ialah menghadirkan dalam ingatan ketika takbiratul ihram untuk mengerjakan solat zuhur umpamanya, yang mana dalam niat tersebut sudah merangkumi segala-galanya termasuk rukun-rukun. Faham ya? Cuma kita lah ni cuma satu amalan dia yang kita kena niat daripada awal sampai habis. Yang tu memang mandi junub, mengangkat hadas besar. Orang perempuan mandi haid, mandi nifas, ya. Mandi hadas besar memang daripada awal terpalit air di kepala kita sampai diratai seluruh
anggota badan kita semua, niat mesti berkekalan. Itu ada beza sikit. Yang tu tak dapat tidak, ya. Kalau mandi itu kita tak teruskan dia punya niat, mandi itu tidak sah. Mandi itu tidak sah. Tu kena jaga tu nah. Wuduk tak apa. Wuduk dia cuma tang muka ya. Terpalit ayak di muka, niatlah. Habis tu kita dah lupa lah, tak apa dah. Kita tak payah niat apa lagi dah. Ya. Maknanya yang lain tu, kecuali kalau kita berhenti. Contoh, ya. Basuh ambil ayak di kolah. Ni kena jaga ni, banyak tak perasan. Ambil ayak di kolah. Basuh muka, tangan, sapu kepala. Kaki pergi basuh di paip. Nampak tu kena jaga tu. Berubah tempat kan. Berubah putus semua alat tu. Ya. Jadi bila pergi basuh kaki di paip, dia kena niat baru. Aku ambil wuduk kerana Allah. Nampak? Pasal putus perbuatan, putus keadaan. Nampak tak? Tu kena jaga tu. Orang ambil wuduk daripada rumah, nak ambil fadilat wuduk. Sebab hadis mengatakan barang siapa ambil wuduk di rumah tu berkat lah. Kita nak keluar pada rumah. Sebab tu Nabi suruh ambil wuduk di rumah. Keberkatan rumah tu, kita nak keluar pada rumah pergi masjid, rumah tu akan sentiasa mendoakan bagi kita, ya. Kita mati, dia menangis rumah tu dengan meraung. Kita tak dengar, ya. Jadi makanya bila kita nak ambil wuduk di rumah, tang kaki tu kita tak basuh lah. Tungguhlah basuh kaki tu. Nampak tak? Jadi bila kita sampai ke masjid, kita basuh kaki saja. Masa ketika basuh kaki itu wajib diniatkan. Aku ambil wuduk kerana Allah. Nampak? Kalau tak niat tak sah. Sebab kita putus mualat. Itu wuduk punya bab. Mandi janabah ada. Mandi janabah daripada awal terpalit ayak di kepala sampai di hujung kaki ni, meratai seluruh anggota. Setiap pergerakan dia mesti dalam qasad, kesedaran bahawa dia sedang mandi janabah. Kena ada kesedaran. Nampak tak? Kesedaran tu mesti hadirkan. Itu syarat sahnya mandi janabah. Sebab tu di akhirat besok, di atas jambatan As-Sirat Al-Mustaqim, antara 7 kontara stesen yang akan kita berhenti tanya ni, antaranya stesen yang ke-6. Kontarah yang ke-6 dia tanya pasal mandi janabah, mandi junub. Nampak? Ya. Dia kaitkan dengan hal lain. Mandi junub. Mula-mula tanya syahadah, kedua tanya sembahyang, ketiga tanya zakat, keempat tanya puasa, kelima tanya haji, keenam tanya mandi junub. Awak tanya junub pula kecil tu benda tu dia masuk. Pasal ni lah. Sebab mungkin orang mandi, orang tak jaga tang niat tu. Dia jurui ayak, dia tak pasang niat daripada awal ambil habis. Maknanya tidak terangkat lah hadas besar ni. Sebab dia niat dah, aku mengangkat hadas bagi seluruh anggota. Nampak tak? Ya. Seluruh anggota. Maksudnya seluruh anggota tu kena niat. Jadi selagi tak terata anggota tu, belum dia ratai dengan ayak, maksudnya anggota tu belum terangkat hadas. Sebab tu dia kena niat. Nampak? Tu niat dia kena berterusan daripada awal hingga akhir. Tapi tak susah lah. Benda tu tak susah mana lah. Bukan kita nak kena apa, duk kena sebut cakap lah. Kita ada kesedaran sudah lah. Jangan ingat yang lain lah. Mandi tu tumpu betul-betul tentang mandi tu, ya. Dan kesedaran dapat melihat ayak tu di atas tubuh badan kita, tang mana terpalit, tang mana sudah terkena ayak, tang mana sudah diratai ayak, bahagian ni belum kena bahagian. Ini kesedaran itu yang kita tadi mandi wajib yang kita niat tu. Nampak? Ya. Sehingga kita dah rasa yakin semua anggota kita sudah terkena ayak, barulah niat kita selesai. Dan mandi itu pun sudah terangkat hadas besar. Itu nilai yang kita faham. Beza antara wuduk dengan mandi janabah, ya. Sembayang tak payah. Sembayang cuma kita tumpu. Bila kita dah habis takbir tu, kita nak kena tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesedaran bahawasanya kita sedang menghadap Allah. Itu saja. Dan Allah melihat kita. Dua perkara tu yang kita nak hadirkan ketika sembahyang, itu saja. Kalau ada mana-mana pemikiran kita berjalan menjalar ke mana-mana, kita potong, tarik balik cepat-cepat, ya. Sedarlah, aku sedang menghadap Allah, aku sedang menghadap Allah, aku sedang menghadap Allah, Allah sedang melihat aku dan sebagainya. Dan apa yang kita baca-baca tadi dengan faham-faham itu akan mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah dalam soal kita bermunajat sembahyang pada Allah tadi. Itu artinya khusyuk. Itu aja, ya. Bukan khusyuk ni lupa diri, hilang tak sedar, bukan, ya.
Khusyuk ni sedap. Sedap, ya. Kereta kita buh tang mana, kasut kita buh tang mana, kita sedap, ya. Ya, lepas sembahyang nak pergi mana, sedap. Bukanlah khusyuk sampai lupa semua dah. Makna kata jangan dibawakan perkara-perkara luar sehingga menghalang, mengganggu, ya, ketenangan solat. Ya, itu saja, ya. Biasanya perkara-perkara luar bawa masuk ni, kita nak perhabis sembahyang, nampak? Hang tak buat tu lagi, hang tak buat ni lagi, hang kena pergi mana, hang kena pergi mana. Itu yang jadi masalah tu. Cuba kita buang, ya. Kita tolak semua jadi ini, ya, maka kita akan balik kepada ketenangan. Aku sedang menghadap Allah, selesai dulu hak Allah, selesai apa yang Allah Ta'ala perintah kepada aku, dan aku serahkan seluruh jiwa ragaku dan ruhku kepada Allah, ya, sebagai Tuhan yang aku sembah. Keadaan seperti ini akan membawakan kita akan lebih rasa selesa. Kemudian ingat, apa-apa nak berlaku lepas sembahyang ni bukan kerja kita. Sebab tu kita tak perlu bimbang, tak perlu bimbang urusan dunia. Urusan dunia jangan dibimbangi, ya. Sebab seluruh urusan dunia itu di bawah pentadbiran Allah. Kita nak lepas sembahyang tu pun kerja Allah, nak habis sembahyang tu pun kerja Allah, nak selesaikan kita punya rukuk sujud tu pun kerja Allah. Apa perlu kita nak bimbang pasal dunia lagi, ya? Ya. Tu. Cepat sembahyang nak pergi dia baru tunggu. Dia baru tunggu ni siapa nak pergi dia baru tunggu? Allah. Kalau Allah tak izin, kalau kita ada pegang lagu tu. Sebab itu dia punya tauhid ni tuan-tuan, saya dah sebut sesekait dia. Bila kita nak mentauhidkan Allah ni, ya, sembahyang ni antara unsur untuk mentauhidkan Allah. Salah satu ibadat yang mentahirkan ketauhidan kita kepada Allah, salatlah. Salat la ma'budu illallah. Betul tak? Ya. Itu yang kita tauhidkan. Tauhid kita yang pertama. Jadi maknanya setiap tauhid kita itu dia mesti sampai kepada makam dia. Dia kena ada makam. Tauhid ni kena ada makam. Dia punya standard, dia kena ada standard. Tak sampai dia punya standard tu tauhid kita belum lagi. Kita tak belum tauhid Allah lagi tu. Ya. Pertama tauhid kita mesti sampai kepada ridha. Sebutlah kan. Tidak pengat kan? Tauhid kita mesti sampai kepada ridha. Lagi tak ridha maknanya kita belum tauhidkan Allah lagi. Belum. Maknanya kita ada tak kena. Kalau redha, kita serah semuanya kepada Allah, semuanya hak Allah, maka apa yang kita nak bimbang? Itu artinya kita mengasahkan Allah, ya. Nak jadi apa, nak buat apa, nak pergi mana, nak berlaku macam mana, ini kerja Allah. Jadi apa yang berlaku kita kena redha. Bawa dia redha. Pertama tauhid kita mesti redha kepada Allah. Kedua tauhid kita mesti tawakal kepada Allah. Kalau tidak ada tawakal belum tauhid lagi. Maknanya dia masih bersandar kepada yang lain, masih bergantung kepada makhluk. Nampak, ya? Masih bergantung kepada makhluk, masih ada sandaran kepada makhluk, masih ada lagi syarikah selain daripada Allah. Tetapi kalau tawakal, Allah saja. Tak ada siapa lagi, ya. Aku nak keluar ni pun dengan Allah. Aku nak berjalan pun dengan Allah. Aku nak usaha pun dengan Allah. Aku nak selesai sembahyang pun dengan Allah. Tawakal, hanya Allah saja yang pegang. Sebab Allah yang lakukan segala-gala. Kita dah sebut dalam Fatihah 17 kali, ya. Puja-puji tertentu khusus kepada Allah yang mentadbir. Bukan kita yang takbir, Allah yang takbir. Termasuklah kita sembahyang ni pun ditadbir oleh Allah. Bukan kita boleh sembahyang sendiri, bukan boleh buat sendiri. Kalau Allah tidak takbir, kita tak boleh mahu. Allah takbir, angkat tangan kita. Allah takbir, letakkan Fatihah di mulut kita. Maka dengan kerana itu, dia kena tawakal. Nombor 3, paling tinggi. Tauhid mesti sampai kepada kecintaan, mahabbah kepada Allah. Buat kerja Tuhan mesti sayang, bukan kerja Tuhan kerana paksa. Bukan kerja Tuhan pasal sebagai upah lah. Kita buat kerja semata-mata kerana kita cinta kepada Allah. Balas cinta Allah. Yang kita duduk sebut pagi petang siang malam, Bismillahirrahmanirrahim, kita tak balas lagi tau. Dengan nama Allah, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tuhan pengasih, kita tak balas cinta. Betul tak? Tak balas cinta jadi apa? Kalau sama-sama kita tak balas cinta jadi apa tu? Kacau, eh? Jadi sekarang kita belum balas cinta Allah lagi. Sebab itu tauhid ni sampai kepada membalas cinta Allah. Mesti sampai mahabbah. Jadi maknanya tauhid mesti 3. Kalau mengaji tauhid, kuasai tauhid, dia tak sampai 3 ni belum tauhid lagi. Tak jumpa Tuhan lah tu. Ini artinya dia pertama kita kena redha. Syarat nak masuk syurga kena redha. Tak redha memang tak masuk syurga. Confirm. Nampak tak? Ya, syarat terima ibadat kena tawaduk. Syarat terima ibadat kena tawaduk. Syarat masuk syurga kena redha. Kalau tak redha memang tak masuk. Sebab Tuhan sebut sendiri kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang mutmainnah, irja'i ila rabbiki, rabbik. Ya.
Kembali kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan panggil nafsu tu, dia tak panggil kita tau. Sebab tu dia bunyi ki. Nafsu tu masuk kalimah betina. Dia masuk dalam ismun muannas dalam bahasa Arab, ya. Muannas, ya. Ya ayyatuhan, tak punya ayyuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa mutmainnah. Mutmainnah tu betina, ya. Feminin, orang putih kata, ya. Irji'i. Dia kena panjang, dia punya nisbi tu. Irji'ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Radiyah, dengan redha, nampak tak? Tak ada redha tak boleh masuk, tak boleh jadi hamba Allah. Biar. Ayat ni sendiri sebut. Kalau radiyah, mardiyatan mardiyah, nampak tak? Baru fadkhuli fi ibadi, baru boleh masuk jadi hamba aku. Wadkhuli jannati, baru boleh masuk surga aku. Tak ada redha tak masuk. Sebab tu kena redha. Takkan lagi, ya? Betul? Boleh kan? Yang maknanya bila kita faham tauhid, kita mengaji sifat 20, mengaji apa-apalah kaedah sifat ilmu sifat ni, ilmu akidah, ilmu kalam, ya, ilmu ma'rifah, ya, mestilah sampai ke puncaknya. Yang pertama, sampai kita boleh redha Allah. Boleh redha. Apa jadi redha? Ya. Redha ni selalunya benda yang agak mencabar lah. Kita redha lah. Dapat bonus 5 bulan, takkan nak redha kan? Saya redha lah dapat bonus 5 bulan. Itu mengarut ya. Orang tak dapat bonus, dia dapat bonus. Orang tak dapat bonus, orang kerja tak dapat bonus, dia dapat bonus 5 bulan pula tu. Habis dia kata pula, aku redha dapat bonus 5 bulan. Kena ke tu? Tak kena, ya. Yang redha tu siapa? Yang tak dapat bonus tu. Yang tak dapat bonus tu kena redha. Nampak ya? Itu kaedahnya. Selalunya redha ni bukan perkara yang agak menekan, yang menyakitkan lah, ya. Bukan perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Itu kita kena redha. Ya. Baru kita datang kepada kedua, yakni masuk kepada tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman, iman yang haqqan, iman yang hakiki, iman yang genuine, jati, ya. Iman ini bila dengar nama Allah, sebut nama Tuhan dalam keadaan mana? Sebut nama Tuhan. Nama Tuhan ni sebut dalam banyak tempat, ya. Sebut pasal ayat Tuhan, sebut pasal kalam Tuhan, sebut pasal perbuatan Tuhan. Itu maknanya sebut nama Tuhan ni. Bukan sebut nama Allah saja, ya. Sebut apa-apa yang Allah, yang kita sandar kepada Allah, hatinya ada feedback, komentar. Hati itu hidup, ya. Hati itu hidup, mata hati itu hidup, ya. Tengok alam memberi manfaat, tengok langit memberi manfaat, tengok bumi memberi manfaat, tengok makhluk memberi manfaat. Semua dia tengok tadi ini, dia dapat melihat kebesaran kemuliaan Allah. Itu artinya sebut nama Allah. Ya, gemetar hati, hatinya akan terbuka, nampak kebersihan, nampak kejelitaan, nampak keindahan, nampak kemurnian, nampak keluhuran, nampak begitu tertib dan begitu teratur sekali peraturan. Masya Allah, ya. Jadi makanya wa idza tuliyat alim ayatuh, bila dibaca ayat kepadanya, zadathum imanah, maka bertambah iman. Lagi dia nampak jelas ayat-ayat Allah. Ayat ada dua, ya, ayat harfiah, hurufut, ayat harfiah, kedua ayat kauniyah. Yang banyak ayat kauniyah lah. Ayat harfiah ni kita buka Quran baru nampak, ya. Nampak Quran, nampak ayat. Tapi yang banyak beri iman kepada kita, yang mengukuh iman kita, ayat kauniyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Itu contoh. Ya, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusibat, wa ila ardi kaifa sutihat. Ya, kita nampak. Ini kata tadi, ini ayat-ayat kauniyah. Itu yang membawakan pintu hati kita terbuka, nampak melihat kebesaran dan kebesaran keunggulan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru kita akan sebut, ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, semuanya betul Engkau buat, semuanya kena. Tak ada yang sia-sia, yang lara tinggal begitu. Semuanya ada manfaat, semuanya ada kebaikan, semuanya ada makna, semuanya ada rahsia, semuanya ada hikmah. Masya-Allah, tidak. Baru wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Itulah kita nak biar faham, kita kena olah sikit tu bila kita masuk bab niat sebagai solat ni, kan. Kita kaitkan dengan kita punya urusan. Jadi itulah dikehendaki oleh musannif. Insya-Allah kita akan sambung
pada rukun yang ketiga, qiyam, berdiri. Pada kuliah kita akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.